Okey, selamat datang anak-anak sekalian. Okey, kita akan sambung lagi lah kelas PSB kita kertas 1. Yang ini cikgu ambil kertas 1 peperiksaan percubaan SPM Terengganu 2019 lah. Okey, kita cuba bincang sebanyak mungkin lah. Yang lagi banyak kita bincang, lagi banyaklah kita dapat kata rentak lah kertas 1 ni. Okey, ni MPP 3 kat sini. Alright. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ilustrasi di bawah adalah jenis-jenis iklan persekitaran. Yang manakah merupakan iklan transit? Okey, sebenarnya gambar dia ni tak berapa clear lah. Tapi kamu jangan risau. Periksa sebenar gambarnya kertas PSB lah yang paling cantik sekali sebab semua colour. Okey, transit ni maksud dia apa? Siapa ingat lagi jenis-jenis iklan persekitaran ni? Okey, ingat tak jenis-jenis iklan? Tengok, kita ulang kaji balik jenis-jenis iklan ni. Sekejap cikgu type bagi kamu nampak. Ni yang bagus ni. Okey, jenis-jenis iklan ni, iklan grafik persekitaran. Transit ni macam tetap cikgu nak tunjuk dia punya ni sebenarnya. Nak tunjuk nota dia tu kan. Okey, yang ini grafik persekitaran, ada papan iklan. Ini bukan transit yang ini transit. Saya cikgu zoom sikit. Okey, cantik Okey, papan iklan, iklan transit. Papan iklan macam mana? Sebuah poster besar, billboard. Okey, kalau dia bagi keterangan pun merupakan sebuah poster besar di tepi atas simpang jalan. Jawapan dia papan iklan. Selamat datang Husna. Kemudian iklan transit. Iklan transit ni iklan yang kita lekat dekat bas, dekat kereta api, dekat teksi. Ni cara strategi pengiklanan lah. Ada orang dia lekat dekat kereta, dekat bas tu. Kita namakan iklan transit. Kalau iklan persimpangan, iklan yang terdapat pada kawasan-kawasan yang strategi lah kan. Macam kita tengok di tepi-tepi jalan tu kan. Okey, bentuk 3 dimensi. Okey, tanda jalan. Tanda jalan ni yang simbol-simbol jalan tu lah kan. Yang bagi guideline, tak boleh parking, boleh parking dan sebagainya. Okey, kita balik kepada soalan. Dia tanya yang manakah iklan transit. Okey, mari kita tengok dekat sini. Okey, yang mana iklan transit? Okey, yang ini tanda jalan. Yang ini iklan persimpangan. Okey, yang ini billboard. Yang ini ni sebenarnya cikgu tahu dah ni. Yang ini sebenarnya van kot, kalau tak salah cikgu lah, sebab ada logo TM kat sini lah. So jawapan dia ialah B. Okay, B lah. Macam mana cikgu nak contiang ni? Cikgu ada download satu annotation untuk conteng. Okay, so siapa tak jadi full screen. Okay, jawapan dia yang ini B cikgu conteng sikit. Alright. Lepas tu kita nak pergi soalan yang kedua. Allah Akbar. Okey. Hai. Macam mana cikgu nak crop stop kan? Okey. Lepas tu Allah. Okey, sorry. Jawapan dia B Okey. Cikgu boleh conteng pula dah. Okey, tak apa. Kita pergi next soalan. Okey, apakah prinsip-prinsip yang diketengahkan dalam gambar foto di atas? Okey,
prinsip kita ada kecil sikit. Prinsip kita ada 7. Ingat lagi tak kisah aku dan dia? Ya, ada soalan? Okay, kalau mau ingat yang minggu lepas kelas kita, aku dan dia. Selamat datang Nafisa. Okey. Apakah prinsip yang diketengahkan dalam ni? Yang ini gambar apa ni? Gambar skru yang banyak ke? Cikgu tak pasti, tapi nampaklah macam piston ke, piston motor ke. Cikgu tak pasti, ataupun spring. Okey, tak apa, tapi kita nampak dia pelbagai, kan? Pelbagai arah, pelbagai kedudukan. So jawapan yang tepat ialah kepelbagaian bentuk. Dapat dah 2 markah free. Okey, yang ketiga, ia selalu berada pada aras mata dan kedudukannya bergantung pada pandangan mata, sama ada dari tempat tinggi atau memandang dari jarak dekat. Yang ini dia cerita pasal lukisan perspektif. Okay, mari kita tengok lukisan perspektif. Ciri-ciri lukisan perspektif. Lukisan perspektif. Kita ulang kaji. Yes. Okey. Yang inilah ada gambar sekali cantik. So kita kalau boleh besarkan yang ini saja. Okey, perspektif. Ini ya. Macam ni cikgu nak zoomkan. Alright, kita zoomkan. Okey, yang ini garisan yang melintang ni ialah kaki langit ataupun garisan horizon lah. Garisan kaki langit ni kat mana kita tinggi ke rendah ke, dia mesti kena setentang dengan inilah kita panggil, yang dikatakan mata kita ni akan melihat kaki langit ni. Dia tak boleh pi ke langit, dia tak boleh ni, perspektif lah. Kemudian dia habis di situ. Kemudian dia ada satu titik yang berfokus. Yang ni kita panggil titik lenyap. Maksud dia semua garisan yang pi ke situ semua hilang. Tu panggil lenyap tu. Okey, tengok jalan kereta api pi situ, pi titik tu lenyap, hilang. Tiang telefon ni pun pi ke situ lenyap. Okey. So ini term-term lah, istilah-istilah dalam perspektif. Okey, kita balik kepada soalan. Okey, ia selalu berada pada paras mata. Okey, sama ada dari tempat tinggi atau mana ada dekat. Yang mana jawapan dia? Titik lenyap, tertikat fokus, nisbah keemasan, garisan horizon. Inilah horizon. Yang tadi tu apa? Sorry, kaki langit. Bahasa lain horizon lah. Okey. Bunga. Okey, perkataan ni muka type. Apa jenis perkataan? Kita tak sebut perkataan, kita sebut muka type. Okey, rupa muka type lah. Apakah jenis muka type dalam gambar rajah di atas? Okey, serif, dekoratif, sans serif, times Roman. Okey, mari kita tengok jenis muka type. Senang ada internet ni. Kita type saja. Kita ulang kaji. Okey, jenis-jenis muka type. Yang ni yang pra universiti punya. Okey, mari kita tengok pra universiti punya nota. Okey. Yang ini okey, dia ada juga dia cerita, tapi tak kita try cari contoh yang ni sikit. Yang gambar dia. Yang universiti tu juga yang okey, jenis-jenis muka type. Tak apa, kita ambil yang tadi lah. Okey ya. Okey. Muka type yang pertama ialah dia panggil serif. Okey. Serif ni dia ada
Dia ada, kalau kamu perasan, kamu tengok sini ya. Cikgu nak tunjuk tentang mana serif tu. Ni. Dia ada orang kata apa? Ada apa? Dia ada lajak tu. Ekor. Dia ada ekor tu. Ini kita panggil serif. Macam ni ya. Nampak ujung-ujung tu ada ni kan? Tu. Okey. Ada okey. Faham lah? Serif macam tu. Lepas tu kalau serif lawan dia sans serif. Sans serif ni tak ada. Sans tu maksudnya tidak ada. Tidak ada ekor. Nampak? Kosong. So serif, sans serif. Kemudian dia ada dia ada dekoratif. Cikgu tak pasti kalau kita punya silibus ada kursif. Ini sebab ni pra-universiti lah, tak apalah. Kita belajar yang SPM nya standard. Okey, dekoratif ni dia ada ni lah, ada decoration. Ni ya, dia ada decoration. Okey, senang nak faham ah. Lagi satu. Dah habis ah. Okey, kita tengok soalan balik tadi. Okey. Dia memang 3 je. Cuma yang ini ni bukan keluarga dia ni, Times Roman ni. Times Roman ni dia jenis juga, tapi kita bukan keluarga dia lah. Tak apalah. Okey, yang paling penting kalau mu tengok soalan ni, kita tahu dah lah. Dia tidak ada ekor-ekor ni kan. Jawapan dia sans serif. Kalau serif dia ada ekor. Ni soalan ni selalu keluar ni, cikgu rasa ni favorite ni. So kamu boleh ingatlah hari ni kita belajar ni. Okey, ilustrasi di bawah merujuk kepada lakaran keratan pakaian wanita. Okey, 1 tangan, ni 3 badan. Yang ini kita panggil apa? Pesak lah. 2 ni kan. Ketiak ni dengan ni. Okey. Yang mana pesak dia kata? Okey. Keratan. Mari kita tengok pesak. Okey, pesak baju. Keratan pesak. Kita sambil ulang kaji ni senang. Kita type je lah. Dan ulang kaji pula di internet kan. Kita guna teknologi yang ada lah. Okey, tu dia. Okey lah. Okey, cikgu tak klik dah. Cikgu cuma zoom je. Okey, nampak? Yang tadi lengan. Ni pesak atas, pesak bawah. Tapi dia tak ada dia, kalau kita tengok kat sini, yang ni dia nak kata atas pun tak macam atas lah. Dia sepatutnya okey. Jadi pesak yang tepat sekali ialah D. Okey, senang kan? Okey, antara alat muzik yang berikut yang manakah digunakan untuk mengiringi persembahan seni silat? Seni silat. Alat muzik apa yang menggunakan seni silat? Cikgu tak nampak lah yang ni makhluk apa. Kan? Yang ni cikgu tahu ni apa kita panggil apa? Angklung kan? Kan? Ni gong. Yang ini apa? Apa nama alat muzik ni? Satu ni rebana. Sekejap cikgu tengok alat muzik tradisional. Alat muzik tradisional. Silat dia. Tengok orang main silat kan. Senang. Okey. Inilah jawapan dia. Silat gayung ni. Okey. Yang ini yang banyak sekali lah. Yang paling tepat kot. Okey. Kita tengok. Tapi ini mungkin okey, boleh. Sebab dia rujukan negeri Kelantan. Okey. Ada gong. Ada dia tak panggil ni kan. Dia panggil apa? Kendang. Kulanter. Okey. Tak apalah. Lepas tu yang ni ada gambang, ada panerus. Alright. So kita dah dapat jawapan dia. Yang ini gong confirm ada.
Yang ini pun ada. So jawapan dia yang mana? Mari kita tengok. Okey. Go. Yang ini tak ada. Cikgu rasa yang ini ni jawapan ni. Kan? Salah satu yang bentuk ni lah. Okey. Alat muzik tadi. Salah satu yang ini. Tapi kita tak nampak lah gambang kot. Okey. Tak apa. So kamu kena tahu lah kan. Jawapan dia ialah 2 dan 3. Yang ini makhluk apa ni? Apa nama makhluk ni? Orang main tak waktu silat? Macam tak pernah dengar lagi tak? Okay, tapi kita tengok tadi gambar tadi tak ada silat yang pakai yang tu. Sini gaya tradisional. Kita try klik tengok. Kecil sangat. Tak nampak rujukan dia. Okey. Ini ada tapi dia yang ni memang semua alat muzik tradisional. Cuma kita tak tahu dia main tak waktu ni. Aset alat muzik untuk persembahan silat. Lagi kita tengok ini nota ni. Apa dia ada minta? Sekejap Allah. Ni clear. Alat muzik India, alat muzik DK Barat. Ya, gambus. Cikgu pun nama tak tengok alat muzik. Ni nama dia gambus tapi kita tengok alat muzik untuk silat sahaja. Tak ada no. Dia tak bagi tahu. Okey. Gambus ni dia main bukan waktu silat saja. Yang cikgu tahu gambus ni main waktu nak buka puasa. Deng 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 deng. Sekarang masuk waktu berbuka puasa. Okey. Tak apa. So cikgu cikgu masih meragui gambus ni jadi alat silat. So cikgu pilih jawapan 2 dan 3 lah. Cikgu tak pasti yang ini apa. Tapi sebab ini cikgu dah reject, angklung pun cikgu reject lah. Tak ada dalam tu kan. Okey. Number 7. Okey. Siap. Ini angklung lah. Tiga ni. Nampak macam buluh-buluh apa semua tu. Sat kita tengok sat. Cikgu tak puas hati lah kalau sat dia ajaran sesat lagi. Angklung. Betul lah eja. Angklung. Betul kan? Betul lah. Tapi orang tak main waktu silat lah. Okey. Kalau tradisional lah. Mungkin kalau moden mungkin kita akan main ni lah kan. Tapi kalau tradisional kita tidak main dalam silat. Okey, tak apa, jawapan cikgu masih konkret lah. So 2 dan 3 C. Kemudian persamaan di bawah merujuk kepada campuran warna. Campuran warna apakah? Itu dia. Hai. Campuran warna. Mana ada warna apa? Aduh. Cikgu nampak putih dengan hitam ya. Putih dengan hitam jadi kelabu. Putih dengan hitam jadi hitam. Okey. Senang gelap. Lawak kan? Itulah. Ini bukan apa tau. Ini kita panggil sekolah memang mereka takkan boleh print yang colour sebab dia tak mampu. Nanti lembaga peperiksaan dia akan print yang colour lah. Okey. Tak apalah, kita tak boleh nak jawab macam ni sebab ni lah. Tak tahu colour apa yang sebenarnya ni. Kan? Cuma kita boleh agak dia tanya ni tentang warna sekunder. Kalau kita nak ulang kaji, kita ulang kaji campuran warna sekunder. Contohnya biru campur kuning jadi hijau. Biru campur merah jadi ungu. Biru lagi tak. Merah campur kuning jadi orange kan, ataupun jingga. Yang tu kamu kena ingat lah. Nanti dia akan trik-trik lagi soalan tu. Warna sekunder, kemudian warna tertier dia jangan tanyalah, tapi macam warna apa tu, penggenap. Penggenap ni
kalau dalam, okey, kita tengok warna penggenap. Kita ulang kaji sikit warna penggenap. Warna penggenap dalam roda warna. Wah, yang ni pun selalu keluar. Okey, mari kita tengok. Okey, warna penggenap. Okey, sebenarnya yang ini dia bagi suruh hafal lah. Okey, yang ini kita hafal. Tapi kalau hafal ni kadang-kadang lagi orang kata apa, kalau tak faham akan tersilap kalau ni. Okey, kita tengok warna penggenap ni senang je kamu nak ingat, ialah macam ni. Cikgu ajar formula sikit. Okey, sekejap, ini slide share. Yang ni senang. Okey. Oh, tapi senang-senang tu dia akan kamu keliru. Tak boleh. Cikgu nak cari roda warna yang simple ya. Kita tengok ini ya. Kita tengok. Okey. Kita tengok roda warna ni. Okey. Tengok ni ya. Okey. Ni warna asas. Okey, warna primer. Warna yang mula-mula ada 3 saja. Okey, merah, merah, biru, kuning. Kemudian yang cikgu cakap tadi, sekunder yang ini, dia dah mula bercampur color. Roda warna ni bercampur. Okey. Merah campur kuning jadi orange. Biru campur kuning jadi hijau. Tadi cikgu ulang balik. Biru campur merah jadi ungu. Okey, yang ini kamu kena ingat. Okey, nanti dia akan trik lah soalan. Macam contohnya apa tu? Seorang pelari memakai baju warna kuning. Seorang pelari memakai baju warna kuning menghampiri lampu warna merah. Menghampiri lampu warna merah. Jadi apakah warna yang wujud pada baju pelari tersebut? Ni cerita waktu malam lah kot, kan? Jadi kalau kita faham konsep warna sekunder, kuning bila campur dengan warna merah, dia akan jadi warna orange. So tu trik soalan lah. Okey, tak apa, itu satu soalan. Satu lagi soalan yang ditanya ialah warna penggenap. Penggenap ni macam ni. Apakah warna penggenap bagi warna biru? Okey, dia akan ambil warna sekunder yang berlawanan macam ni. Nampak ni? Biru, warna lawan dia ialah, penggenap ni warna yang berlawanan dalam roda warna. Biru, lawan dia orange. Nampak? Merah, lawan dia hijau. Kuning, lawan dia ungu. Ni senang nak faham. Okey, senang nak faham lah. Warna penggenap. Okey, soalan yang biasa cikgu baca lah macam ni. Satu poster direka mempunyai tulisan berwarna muka type poster, boleh bayang poster berwarna kuning. Apakah warna latar bagi poster tersebut? Okey, bila dia tanya warna latar, dekat sini poster ni dia akan mula main prinsip kontra ataupun yang berlawanan. Bila main dengan prinsip kontra, maksudnya macam mana nak, dia tak akan main prinsip harmoni. Harmoni dia akan macam, kalau tulisan tu kuning, background tu bubuh warna orange ke, jadi harmoni lah, kan? Tapi bila poster, kita nak orang baca perkataan kita. Contohnya sekarang ni COVID, kan? Contohnya kekalkan jarak. Kita nak buat satu poster, tulisan tu kekalkan jarak. Okey, contoh So tulisan tu katalah warna kuning, warna kuning. So warna yang sepatutnya jadi background ialah warna ini. Inilah peranan warna penggenap. Warna ungu. Okey, purple. Nampak? Kalau dia bagi warna hijau tulisan tu, background dia mesti warna merah. Ini memang kamu jangan fikir ikut logik. Lebih baik warna ni. Tak, dia yang itu
Tak apa, nanti bila kamu jadi designer, kamu boleh pilih apa saja warna, yang penting boleh baca tulisan. Tapi dalam konteks soalan, dia nak kamu mahir dengan roda warna ni. Itu saja yang cikgu boleh bagi tips lah. Okey. Okey. So, kita balik pada soalan. Banyak dah kita buka. Itu menunjukkan kita berusaha. Cayok. Aduh, cikgu nak selamatkan kamu ni. Kamu pastikan 50 soalan jawab salah satu je. Tu dia. Ataupun jangan salah lah, senang. Okey, ilustrasi di bawah menunjukkan rekaan grafik papan tanda. Papan tanda. Simbol-simbol yang ditunjukkan berfungsi sebagai apa tu? Okey, promosi. Betul ke dia promosi? Dia tak promosi apa kan? Promosi dia mesti ada produk. Dia mana ada produk. Yang ni benda ni bukan produk. Kempen. Kempen apa? Jauhi dadah. Kan? Tak ada. Makluman. Mungkin jawapan dia makluman. Tapi kita tengok juga di peringatan. Dia tak ada juga bagi peringatan. Peringatan ni maksud dia ada macam tanda seruan ke kan? Tu peringatan lah. So jawapan yang tepat ialah makluman. Dia nak bagi tahu ni bila kita ni apa? R&R kan, rehat dan apa, rehat dan rawat. So bila kita naik highway, kita dah penat, kita memang mencari papan tanda ni sebab kita nak rehat dan rawat. So makluman, kita cari papan tanda yang memaklumkan di manakah R&R berada. Okey, baru 9. Okey, 9 lah. Ilustrasi di bawah menunjukkan jalinan permukaan. Okey, tayar. Yang ini cikgu rasa kasut bot ni. Bukan kasut bot apa? Kasut kebun tu. Okey. Tak pasti. Kasut tentera kot. Okey, tak apa. Okey, kamu bayangkanlah kasut lah ni. Cikgu boleh agak. Satu macam ni, satu kita balik. Okey. Apakah persamaan fungsi kedua-dua objek tersebut? Okey. Persamaan apa tu? Jalinan permukaan ya. Okey, cita rasa. Okey, bila soalan tu dia ada sebut pasal jalinan, dia trik juga ni. So, sebut pasal jalinan, kamu kena cari ialah apa dia? Persamaan, cita rasa, teknologi, kuasa pecutan, kawalan, pergerakan. Okey, kita kena cari fungsi jalinan permukaan tu. Contohnya, ni kan. Tayar. Kenapa kita dekat tayar tu, dia mesti ada bunga tayar tu? Sebab kita nak pastikan dia tayar tu bila brake tu dia mencengkam lah dengan permukaan kan. Kalau kamu belajar fizik apa, permukaan licin dia akan jadi laju, permukaan kesat dia akan jadi perlahan kan. Fizik ke sains? Dua-dua dah lah. Okay, so jadi dia ada kaitan dengan apa? Pecutan ataupun pergerakan. Cita rasa kita reject lah kan. Kita boleh reject dah. Teknologi mungkin jawapan, tapi ini bukan pilihan jawapan. Okay, kita cari jawapan lebih tepat lah sebab kita nak kaitkan jalinan permukaan. So kuasa pecutan mungkin juga, tapi orang tentera ataupun kasut kebun kita pakai bukanlah nak pecut nak pergi mana, nak pecut berkebun. Tak kan? Kita tak mau bagi jatuh je. Macam kalau naik kereta, kalau pakai kasut ni supaya dia mencengkam tanah tu lah. Okay, so jawapan tepat ialah kawalan pergerakan. Okey semua, insyaAllah. Pernyataan di bawah merujuk kepada ciri-ciri rekaan poster. Keterbacaan merupakan perkara penting dalam olahan dan pemilihan muka type untuk rekaan sesebuah poster. Okey. Apakah perkara utama yang perlu diambil? Cerita pasal poster, keterbacaan lah. Okey, bila keterbacaan sama juga macam tadi cikgu bagi tahu, warna mestilah menyerlahkan, kontrakan tulisan tu. Yang ini dia kata apa pula? Sekejap dia nak prinsip dia. Kepelbagaian warna muka type. Okey, kepelbagaian warna muka type. Bila kita banyak warna, susah nak baca. Confirm susah nak baca sebab ialah colourful sangat kan. So
Yes, husna. Okey, lepas tu mengutamakan warna harmoni. Harmoni ingat tak? Sama color, sama baju, sama kasut, sama bertentang mata. Kan? Ingat lagi tak cerita aku dan dia tu? Harmoni. Mana boleh? Kalaulah poster tu semua sama. Bayangkan, tulisan warna kuning, background pun warna kuning. Memang harmoni, tapi keterbacaan fail. Okey, lepas tu pelbagaikan rekaan jenis muka type. Lagi pening. Ini kepelbagaian pula. Kita buat katalah tadi kan, kekalkan jarak kan. Kita nak tulis kekalkan jarak. K huruf besar, I huruf kecil. Lepas tu jadi macam ni pula. Jadi macam apa tu? Lawak lah, padahal kita nak bagi amaran. Tiba-tiba ni lah. Jadi kita pelbagaikan rekaan muka type ni macam kalau tema macam filem komedi ke kan, nak bagi kembung kecil ke apa semua tu boleh. Tapi ini poster dia mesti direct to the point. So reject jugalah. Kepelbagaian reject, mengutamakan warna harmoni reject, pelbagaikan rekaan muka type pun reject. Kontra, bila sebut kontra, yes, pandai Husna Dina. Ke kontra warna muka type dengan latar belakang, of course. So nampak tak, dia macam itulah soalan seni lidah tertutup tau. Sebab dia kalau kamu dah faham konsep, dia akan pusing-pusing juga. Tapi dia selagi kamu pegang konsep tu, dia bukan hafal, kamu hafal tau, kamu faham konsep je, kamu boleh insya-Allah lah, ni akan jadi makanan kamu lah kan. Okey, apakah jenis media yang digunakan dalam lukisan untuk mengaplikasikan teknik gosokan dan menghasilkan tone yang baik? Okey, teknik gosokan media. Kalau gosok ni kita kena cari benda yang boleh digosok lah. Okey, kita tengok biasanya gosokan ni kita ambil media kering. Media kering iaitu media lukisan. Sebab media basah, media catan. Okey, apa beza lukisan dengan catan? Ingat lagi tak? Lukisan media kering. Pen, pensel, krayon, apa lagi? Arang. Kalau media catan, cat air, cat minyak, cat akrilik, cat tempera, cat poster. Okey. So, yang boleh gosok mestilah media kering. Okey, kita cari media kering dan menghasilkan toner lah. Kita biasa gosok nak create toner lah. Okey, tone. Arang. Okey, ini insya-Allah akan jadi jawapan. Cat air reject. Pensel 2B boleh terima juga. Pensel warna boleh terima juga. Macam mana ni jawapan ni? Okey. Sepatutnya jawapan dia akan jadi apa tau? Sebab yang kena reject cat air saja. Kan? Dia tak ada kecuali kan? So arang pun boleh gosok. Memang ada juga orang gosok. Pensel 2B pun gosok. Pensel warna pun gosok. Sepatutnya 1, 3 dan 4 lah. Tapi kalau tak ada jawapan 1, 3 dan 4, kita reject lah pensel 2B ni. So kita ambil arang dengan pensel warna lah. Sebab jawapan dia ada 1 dan 3. Boleh jadi juga kan. Kita boleh reject pensel warna, tapi pensel warna pun boleh gosok lah. Itulah cikgu kata ini jawapan ni sebenarnya orang kata kamu dapat markah free lah. Okey. Tapi untuk SPM sebenar, dia tidak ada lagi 1 dan 3. Dia tak ada macam ni. Yang dia ada ialah, cikgu boleh contiang lah. Ada tempat cikgu nak contiang? Tak tahu lah. Kalau Zoom tu ada kan. Okey, sana kalau ada equipment contiang tu sini. Annotation. Okey, tak apa. Yang ada ialah cikgu type lah, senang. Kita kan boleh type kan. Mana butang type cikgu tu? Aduh. Cikgu nak type. Okey, butang chat. Baru jumpa. Okey Okey. Check ni cikgu type kat sini A 1 dan 2. Ni standard yang sekarang ni. B
1 dan 4. Okey. C 2 dan 3. Dan D ialah 3 dan 4. Okey. Nampak So kamu tahu yang tu lah. Tapi ni jawapan ni mungkin 1 dan 3, mungkin juga 1 dan 4 lah. Tapi dah tak ada yang jawapan 1 dan 4, 1 dan 3 saja. Arang dan pensel 2B. Okey. Tak apa, yang soalan ni agak lemah. Tapi bagi cikgu lah. Cikgu faham dia nak createkan. Bila sebut teknik gosokkan tu ialah kita menggunakan teknik media kering lah. Kita menggunakan bukan teknik media kering tu. Okey. So kamu dah, yang cikgu boleh share dia ialah media kering, lukisan, media basah, catatan. Jangan silap tu lah. Okey, ilustrasi di bawah adalah olahan motif corak. Olahan motif corak. Apakah jenis ruang yang diolah dalam karya tersebut? Okey. Ruang, kita ulang kaji sikit pasal ruang. Cikgu nak contiang ni. Tak apa, cikgu try contiang balik. Mana dia? Okey. Annotate ni. Cikgu tak pasti sebab apa jadi kecil. Tapi tak apalah. Kita belajar pasal ruang. Okey, cikgu nak contoh yang pertama. Okey, katalah objek kita ambil sebiji buah. Sekejap. Kita boleh undo tak? Tak boleh. Kita padam dia. Kita buat kotak dulu. Cikgu nak buat 4 kotak. 1 2 3 4. Okey. Yang ini rata. Okey. Rata, yang ini dalam. Okey, tak apa. Yang ini sorry, kita kena mula dengan cetek. Sekejap. Sini cikgu nak undo. Tu dia. Cikgu nak ajar sambil kamu belajar dan kamu ingat teknik ni. Okey, so kita try sekali lagi. Yang ini cetek. Okey. Yang ini dalam. Okey. Ruang cetek rata dalam. Salah lagi. Senada. Banyak tengok cerita ni. Cikgu sekarang duk layan ni. Attack of the Titan. Jepun lah. Anime. Okey, tak apa. Tak penting. Okey. Kamu mesti tak layan tu. Sebab kamu tengah struggle. Okey. Biar rata. Rata. Lepas tu cetek. Di bawah gelap. Aduh. Alah, cancel sekejap. Macam ni lah. Dalam. Baru betul. Cikgu habis kan? Episod dah habis kan? Dah final season lah. Ada lagi?
Mangga tak bagi okey. Tak apalah. Sebab dekat cikgu Astro dia bagi satu package tu. Okey, tak bagi tahu balik korang ni. Ya. Apa? Sedeyo macam mana? Lagu dia. Okey, rata cetek dalam dan infinity. Malu kat Anis semua. Anis duk study tak tengok TV tu. Okey. Okey, macam mana dikatakan rata? Okey, mari kita tengok. Ni gelak lah. Okey, tak apa. Rata macam ni. Katalah cikgu boleh buat rata. Okey, sekejap Ciao. Okey, kata Allah buruknya lukisan. Ni cikgu bawa order pad untuk mengajar, pad digital. Tunggu Ustaz. Okey, tapi sebab pad tu tak sampai lagi, cikgu lukis dengan mouse lah. Okey, katalah rata. Rata ni maksud dia. Okey, ni cikgu saja tambah buat macam ni kita panggil rata. Ni kita ambil buah apple lah. Senang Okey, ni kamu bayangkanlah macam buah apple. Okey. Okey, rata ni maksud dia adalah semata-mata corak sahaja. Kamu tak nampak bentuk pun. Katalah cikgu bohlah corak sikit kan kat apple ni. Macam tu. Rata. Ini kita panggil rata. Okey. Okey. Bila kata cetek pula, macam ni. Okey, cikgu buat satu meja kat sini. Okey. Nak lukis pun penat. Padam toy semua. Sabar wahai Khairil. Ya, ni meja. Tu dah besarnya meja dia. Meja kecil apple besar. Okey, katalah cikgu buat macam ni sikit. Ni cikgu buat shadow sikit. Okey ya. Okey. Cetek ni dia dah nampak bentuk. Tapi dekat. Okey. Macam kalau cikgu nak suruh lah siapa-siapa student tolong ambil buah apple dekat gambar ni. Maksudnya kalau kamu boleh genggam yang kata rata cetek tu, kalau yang rata kamu tak payah masuk tangan. Memang dia sekeping je tu. Kamu tak payah masuk tangan. Maksud dia tangan kena je kertas tu, terus tangan terkepok. Kalau dalam Attack of Titan tu terputus jari. Kan? Titan terputus jari. Okey, tak apa. Abaikan. Okey, rata tu maksud dia kita tak boleh ambil lah. Tak boleh ambil. Sebab dia rata. Dia permukaan dia rata. Okey. Tapi bila cetek, yang kata cetek tu tak mana. Tangan kita boleh masuk sikit. Nak ambil buah apple tu. Okey. Yang kata dalam pula. Dalam kita nak bubuh tak mana. Kita bubuh satu meja tau ni. Ni cikgu buat ni supaya kamu senang faham sebenarnya. Sebab apa dalam, sebab apa cetek. Kan? Okey. Buah apple cikgu bubuh tau ni. Okey, dalam sikit kan. Tu dia. Bubuh bayang-bayang sikit. Ya. Okey, dalam. So dalam macam ni lah. So bila kamu kena nak ambil buah apple daripada gambar tu, kamu kena masuk tangan dalam sikit. Nampak? Ini kita panggil ruang dalam. Dan infinity, ada setengah buku ada guna infinity, ada setengah dia tak pakai, tak apalah. Tapi yang paling penting konsep dia sama aja. Okey, katalah cikgu bubuh satu garisan horizon kat sini. Lepas tu cikgu bubuh sebiji apple kat situ. Tu dekat garisan horizon tu. Kat titik lenyak tu cikgu bubuh sebiji apple. Kalau kamu nak ambil apple tu, kamu kena masuk tangan, badan, kaki semua. Kena terbang lah masuk. Kan? Infinity lah maksud paling jauh sekali lah. Infinity tau kan? Kalau max tu dia panggil infinity macam ni. Infinity. So, okey, balik kepada soalan.
Ilustrasi di bawah adalah olahan motif corak. Okey. Okey, apakah jenis ruang yang diolah dalam karya tersebut? Ruang apa? Rata je lah. So jawapan dia rata. Okey. Dalam tak ada. Cetek pun bukan. Ruang penuh ni bukan jawapan ni. Ini pun tak dia bukan keluarga ruang lah. Dia mesti ada rata, dalam, cetek. Okey. Boleh faham tak? Ada yang tak faham? Tak faham boleh tanya soalan pasal ruang ni. Sebab yang ini pun markah free je ni. Selalu tanya ni. Ya, kadang tanya pasal dalam, kadang tanya pasal cetek, kadang tanya pasal infinity. Infinity tak pasti. Tapi rata, cetek dengan dalam ni selalu tanya. Orang kata soalan favorite lah.